Assalamualaikum and hai semua, welcome back to Makmal Kita channel edisi Beta Passion. So, perkongsian kali ini adalah sambungan daripada episod lepas berkenaan dengan penetapan harga ikan laga. So, kali ini kita sambung episod 3. So, kalau korang perasan episod 1 saya dah ceritakan dengan detail apa itu form and finish. So, form and finish ni sangat-sangatlah penting dalam mengklasifikasikan harga satu ekor ikan laga tu. Sebab semua orang mesti dia akan tengok form and finish, ataupun in short kita panggil FNF. So, FNF ni menentukan kualiti ikan laga tu, sama ada dia adalah grade biasa-biasa saja yang boleh kita jual secara borong, ataupun dia di-grade sebagai show grade, ataupun com grade, ataupun breeder grade. So, FNF ni sangatlah penting dalam menentukan harga satu ekor ikan laga. Korang yang dah miss episod pertama, korang boleh scroll balik video saya dan korang tengok video berkenaan dengan FNF. Kemudian episod kedua pula, saya telah ceritakan secara detail beberapa jenis ikan laga berkenaan dengan color dia dalam menetapkan harga ikan laga tu. Dalam tu juga kalau korang perasan saya dah ceritakan berkenaan dengan color ikan fancy dari segi mapping dan sebagainya. Kemudian secara detail saya dah terangkan beberapa kesalahan pada ikan solid, especially untuk ikan red dan platinum white. Ikan yang jenis lain dia juga ada faktor ataupun masalah berkenaan dengan color yang saya ceritakan dalam episod 2 tu. So, korang yang dah miss episod 2 juga korang kena scroll video saya kat bawah supaya korang dapat kesinambungan daripada episod episod harga ikan laga ni. So, kali ini saya akan teruskan dengan faktor yang menetapkan harga ikan laga yang seterusnya, iaitu yang ketiga adalah jantina. Biasanya ikan laga betina lebih mahal daripada harga ikan jantan. So, kenapa harga ikan laga betina ni mahal? Sebab dia akan menghasilkan anak-anak ikan laga kurang. So, biasanya ada juga breeder ni dia memang tak akan jual ikan laga betina dia. Saya dah jumpa beberapa orang, dia memang sanggup bagi ikan pemangsa untuk makan ikan female, janji dia punya line tak terlepas kat orang lain. Okey. So, dalam kategori ikan laga betina pula, dia kena tengok dah segi color dan juga form and finish dia. So, lagi power form and finish dia tu, lagi power harga dia lagi tinggi. Biasa range saya tengok kat Malaysia ni, harga ikan laga yang okey, mana female dia line dia dah stabil, dia punya breeder pun orang dah berpengalaman, biasanya dia orang akan jual harga satu ekor female ikan laga tu dalam lingkungan RM500 ke atas. Memang harga dia agak mencengkam, agak sedikit tinggi kerana kualiti ikan tu. So, biasanya kita beli ikan harga yang mahal ni, insya-Allah dia akan menghasilkan anak-anak yang cantik lah. So, dari segi color pula, memainkan peranan yang sangat penting lah. So, di sini ada isu sebenarnya, adakah kita menggunakan ikan jantan yang power dengan ikan betina yang power, dari segi color dia akan menghasilkan anak ikan yang power? Itu persoalannya. So, tak semestinya, sebenarnya tak semestinya kalau korang beli ikan laga yang daripada luar negara, contohnya kan dulu famous kan ikan FCCP. So, kita beli satu pasang pair FCCP yang sangat cantik dari segi form dan especially color dia tu memang sangat mengancam. Tapi bila sampai kat Malaysia, bila kita breed, so hasil dia tidaklah seperti yang kita jangka. So, tak semestinya ikan yang color yang power dengan kahwinkan dengan ikan yang power, dia akan menghasilkan ikan yang cantik dan perfect. Tak semestinya. So, dari segi female ni, so korang kena tengoklah dia punya, semua orang sebenarnya dia akan cari female yang mempunyai caudal yang power. Ekor dia besar kan, sebab nak hasilkan anak yang semuanya hampir ekor yang besar. Setelah ikan yang mempunyai form yang power, terutama ikan betina ni, memang harga dia mahal. So, sanggup tak sanggup je korang nak melabur dalam pembelian induk betina tu. So, kalau korang memang serius
nak buat ikan laga ni, nak jadikan sebagai sumber pendapatan korang, nak tak nak memang korang kena melabur dalam induk yang mahal. Tapi kalau korang yang baru-baru nak main ikan laga, saya sarankan tak payahlah beli dengan harga sampai ratus-ratus sampai 500 lebih macam tu. Okey, kat sini saya ada 2 ekor ikan female daripada keluarga blue rim, jenis blue rim. So di sebelah kiri kalau korang perasan ikan ni lebih clean, dan di sebelah kanan ikan ni lebih kotor sikit lah badan dia tu kan. So biasanya orang yang beri ikan blue rim ni, dia sebolehnya nak cari ikan yang clean lah. Badan dia semua putih dan dia punya bending tu tebal. Jadi kalau macam gini, biasanya ikan yang clean, badan dia clean dan mempunyai bending yang tebal, ikan betina tu akan dijual dengan harga yang lebih mahal berbanding ikan yang ada tumpuk-tumpuk ni lah. Kecuali ikan blue rim yang mempunyai marble kan, dot-dot tu, dia polka dot orang panggil kan, sedot-dot kat badan dia tu, ataupun sebenarnya dia boleh dikategorikan sebagai marble. So ikan itu pun sebenarnya lagi mahal sebab dia kena dot-dot, biji-biji tu semua ada kat badan dia dan ada di finish dia juga. So selain daripada itu, sekiranya korang main ikan jenis FCCP, jenis FCCP ni, so bila korang main ikan jenis FCCP, biasanya dia lebih kepada star, ikan tu lebih kepada star tail lah. Jadinya ikan betina yang mempunyai star yang power, maka harganya dia akan lebih mahal berbanding ikan FCCP yang mempunyai star yang halus. Untuk star ni dia kena kontras bintang dia dengan color belakang dia. Contoh bintang kena color putih, so belakang kena color merah bagi ikan jenis red base ataupun orange base. Star dia kena warna putih, dan juga dia punya background dia, ekor belakang tu kena color orange untuk orange base. Macam tu juga dengan yellow base, sama je. So ikan yang punya kontras dan bentuk shape yang cantik, tak bocor dia punya star, memang kita nampak sebiji-sebiji, makanya ikan betina tu harganya lebih mahal berbanding ikan yang star biasa. Sebab nak hasilkan ikan yang star tu, yang perfect star tak ada bocor, dia susah lah, dan sebab tu harga dia mahal. So kenapa breeder ni dia jual harga ikan betina dia mahal? Salah satunya sebab nak jaga line dia kan. Contoh yang keduanya, dia nak jaga pasaran ikan tu sebenarnya. So bila jaga pasaran ikan ni, pasaran ikan ni dia efek kepada orang yang jadikan ikan laga ni sebagai sumber pendapatan utama dia. Yang buat full time ikan laga ni kan, yang part time ni dia tak terasa mana, tapi yang buat full time ni bila orang buang harga, sebenarnya dia agak terasa lah. So contohnya kalau dia dah jual satu ekor ikan laga, contoh harga dia 500 ataupun 600 ringgit, jadi yang beli tu dia dah tahulah takkanlah dia nak jual harga yang murah kan. Contoh dia dah beli harga 500 ke 600 ringgit, takkan dia nak jual 50 ke 60 ringgit, dia pun kena jual dengan harga yang mahal sebab nak balik modal tu. Jadi kat situ dalam masa yang sama, di samping dia nak jaga line dia, dia pun nak jaga market ikan dia. So faktor ketiga kenapa ikan laga betina ni mahal adalah kerana susah nak dapat ikan laga betina yang mempunyai form yang power dan color yang strong. Biasanya yang form yang cantik ni orang akan fokus kepada jantan. Kebanyakannya memang jantan yang keluar banyak form yang power. Kemudian color yang power pula banyak pada ikan jantan juga. Faktor seterusnya adalah trend semasa. Trend semasa tu contohnya ikan tu top sekarang. Ikan tahun lepas, ikan top adalah FCCP kan. Ramai betul cari FCCP. Semua nak dengar bila claim, bila beri ikan laga, semua cakap dalam Vietnam, lain Vietnam. Sebab masa tu Vietnam hasilkan ikan FCCP yang sangat cantik dengan short body dia tu memang sangat menawan, dan harga dia memang sangat mahal lah. So masa tu nak lepas betina pun susah. Saya ada pergi beberapa seller untuk beli dia punya female, memang dia orang tak jual. Dia tak kat situ je, sangguplah ikan tu mati sebab tak nak bagi ikan tu lepas kat orang lain lah. Lain dia kan tak nak bagi lepas kat orang lain. Kemudian sekarang ni pula orang sibuk main multicolor dan juga jenis yang berwarna ni kan, multicolor, Koi Galaxy. Kemudian yang baru lahir ni pula Avatar. So kalau korang cari, harga dia tersangatlah mahal lah. Masa dulu pernah Candy baru naik, ada kawan saya
beritahu dia punya member beli satu pasang ikan laga harga 1,600 ke 1,800 macam tu sepasang. Sebab masa tu ikan tu baru naik kan. Jadinya dia mahal lah. So Candy memang naik harga masa tu, tinggi harga dia. So sekarang ni pula lahir pula ikan Avatar. Ikan Avatar ni dia bukan setakat female dia mahal, male pun dah mahal. Masa baru sampai juga ada orang jual 700, 800 hampir ke 1000. Trend ni sebenarnya bergantung kepada dia sama ada dia tu baru naik, contohnya baru ikan tu baru timbul kan, jenis dia baru timbul macam Avatar ni antara ikan yang bagus lah. Kemudian nak hasilkan Avatar Gold pula dan sebagainya lah. So bila dia baru naik, harga dia mahal. Dan juga faktor kedua adalah pertandingan yang diorang buat ni, pertandingan cantik ikan laga kan. So bila ikan tu menang, biasanya ikan tu jadi trend. Satu masa tu kerap sangat ikan jenis City menang tanding, jadinya ramailah yang cari ikan City tu, jadi harga ikan City pun tinggi, terutamanya female dia. Jadi korang yang nak masuk pertandingan tu, terutamanya orang Islam kan, saya sarankan korang carilah pertandingan yang tidak mengamalkan unsur judi lah. Baiknya yang cari ada patuh syariah kan. Macam itulah nasihat saya. Nak masuk kom tak salah, taklah semua kom yang ada kat Malaysia ni dia tak patuh syariah. So kebanyakannya kat sini, kebanyakannya hari ni dah ramailah dah faham perkara ni, dah mereka dah memperhalusi, dah tanya ustaz-ustaz, dan kat situ dia dah dapat hasilkan pertandingan yang patuh syariah lah. Bila ikan kom yang jadi juara tu, ikan tu akan jadi trend, ramai yang cari. Jadi bila ramai yang cari, terutamanya orang yang menang tu, dia orang akan cari dia lah, dan dia akan jual dengan harga yang mahal lah. So sebenarnya ikan laga ni dia boleh menjadi sumber pendapatan korang. Kalau korang betul-betul serius nak main ikan laga, insya-Allah dia boleh jadi sumber pendapatan. Kawan saya yang saya kenal ada yang dapat 3,000 sebulan, ada yang dapat 5,000 sebulan, ada yang dapat 10,000 pun ada. So ini air ketapang yang saya buat, pati ketapang saya buat. Nanti ada masa saya akan kongsikan korang cara saya buat pati ketapang. So saya rasa sampai sini dulu perkongsian kali ini. Korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh tekan button like kat bawah. Korang nak appreciate kerja saya, dan supaya channel ni terus berkembang, korang boleh tekan button subscribe dan butang loceng di sebelah kanan. Hingga jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.